إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ داود الفاطمي وإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan asal yang kedua, kerana memeliharakan waktu engkau, maka bahawa kebanyakan barang yang berkata dengan dia oleh manusia dengan yang lain daripada zikrullah ta'ala, maka tak dapat tiada atas kurang-kurangnya adalah sia-sia dan hilang waktu dengan dia. Dan menyebutkan dan sebutkan bahawasanya Hisan Ibnu Abi Sinan lalu atas satu ghurfah rumah, maka katanya masa beberapa ada perbuat akan dia di sini. Kemudian maka berhadap ia atas dirinya dan berkata ia, hai nafsuku yang tertipu ia, bertanya engkau akan dia daripada barang yang tiada memberi faedah bagiku, dan diseksa akan dia dengan puasa setahun. Kataku, maka hai kemenangan bagi orang yang menuduh mereka itu akan diri mereka itu. Dan ya weh, yakni hai sayang bagi orang yang lalai, yang ditinggalkan uzur dan dikendurkan tali inannya. Wallahu musta'an. Dan sebenarnya telah benarlah orang yang berkata. Ini asal yang kedua daripada 5 usul. 5 usul perkara-perkara penting utama kenapa kita perlu memelihara lidah. Anggota mana kata yang kedua ni, pertama mata, kedua telinga, ketiga lidah. Yang ketiga lidah. Perlu kita jaga lidah daripada makna kata bercakap benda yang haram dan perkara yang sia-sia. Ada 5 hujah Imam Ghazali. Hujah yang pertama, dia kata dia bawa hadis Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri bagi tahu Nabi SAW menyebut berpagi-pagi seluruh anggota ni tumpu kepada lidah. Lidah, hari ni pagi ni kalau kamu tetap, kami semua tetap. Kalau kamu bengkok, kami semua bengkok. Jadi kalau lidah boleh cakap dengan betul, anggota lain insya-Allah istiqamah dapat buat ibadat kepada Allah. Tapi kalau lidah asyik mengumpat, buat fitnah, adu domba, cakap benda yang kotor, termasuk cakap yang sia-sia, maka seluruh anggota yang lain tak dapat beribadat kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu hujah yang pertama. Ini asal yang kedua. Kenapa perlu kita pelihara lidah? Kerana memeliharakan waktu engkau. Waktu ni masa. Masa ni satu perkara yang tak boleh tukar ganti. Tak boleh ganti dengan benda yang lain. Kalau kita terlepas masa tu, sia-sia habis. Nak ganti tak boleh, dia tidak ada ganti. Itu apa nama, Nabi Isa AS ingatkan kita jaga masa. Dia kata dunia salah satu ayam. Dunia ni ada 3 hari. Jangan kira bulan, tahun. Cukup kita dengan kira dunia ni ada 3 hari. Amsi madhu. Hari kemarin dah selepas. Kemarin tak boleh ganti dah. Masa yang dah lepas tak ada ganti. Ma biadika minhu syai'. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Waradan, hari besok, la tadri atudrikuhu amla. Hari besok kita tak pasti kita boleh berjumpa atau tidak hari besok. Mana hari kita? Yang kemarin dah lepas, yang besok belum tentu kita punya. Wa yamun antafi faqtanimhu. Hari yang kamu ada ni rebutlah. Rebutlah hari ini. Ibarat mak kita lahirkan kita, bersama-sama kita ni ada satu stok pernapasan. Satu stok pernapasan. Napas kita ni Allah dah takdir pada azali. Mula daripada kita lahir sampai kita mati. Berapa kali kita bernapas? Hari-hari kita bernapas, mana kita dah tarik napas tu. Makin lama ke sikit, makin lama ke sikit, makin lama ke sikit. Ya. Setiap hembusan nafas semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan tak tambah sikit pun nafas kita. Nafas kita makin hari makin berkurangan. Sebab tu bila kita berumur ni, nafas kita kurang, kita penat cepat. Berapa macam muda-muda lu, kanak-kanak lu. Lari rata kampung sikit tak penat. Lari sana, lari sini. Penat dia budak. Dia tak penat. Kenapa dia tak penat? Sebab napas dia tu banyak. Masih banyak napas dia. Kita lari dah tengok. Penat. Pasal apa penat? Napas kita dah tinggal sikit. Ibarat kita kata kita simpan duit di bank. Hari-hari jolok. Jolok. Lama kering tak? Duit tu kering. Napas tu. Hari jolok. Banyak mana kita jolok napas kita? Satu hari 24,000. Napas kita ni kata ahli sufi 24,000 sehari. Kalau 2 hari 48,000. 3 hari 72,000. 4 hari 96,000. Kalau 68 tahun kali lah. Umur saya 68 tahun. Sehari saya menapas 24,000. Kali 68 kali dengan hari. Hari 365. Kali dengan 24,000. Banyaklah. Tak tahu nak kira banyak. Mana kita sudah menggunakan napas bilion, triliun. Yang tinggal sikit ni lagi. Yang tinggal sikit. Lepas tu kita buat kerja sosial. Okey. Tuhan tak tambah dah napas. Ada orang kata kalau kita baca Yasin malam di 10 Sa'ban, minta panjang umur. Awak ingat baca Yasin Tuhan panjang umur? Agak-agak boleh tak? Kita baca Yasin sekali, Tuhan tambah 30 tahun. Baca 2 kali, tambah 60 tahun. Agak macam tu kan? Umur tak tambah. Umur tak tambah. Sampai ajal kita mati. Kita minta panjang umur dalam kebajikan. Macam Imam Ghazali ni. Dia mati dah 1000 tahun. Tapi kebajikan dia terus mengalir. Sebab di karang kita.
Agak-agak kalau kita mati, berapa orang ambil perhatian kat kita? Kita mati seolah-olah kita tak pernah hidup. Orang tak ingat dah kita ni. Orang tak ingat dah kita. Amal ibadat kita lah. Jadi masa tu satu yang amat berharga. Tapi makna kata kalau kita tak jaga lidah, kita akan habis waktu kita sia-sia. Cakap kosong, sembang kosong, semua kosong. Yang kedua, kerana nak meliharakan waktu engkau, maka bahwasanya kebanyakan barang yang berkata dengan dia oleh manusia. Kebanyakan manusia bercakap ni, yang dia bercakap siang malam pagi petang ni, dengan yang lain daripada zikrullah Ta'ala. Kebanyakan cakap dia tu lain daripada zikrullah. Zikrullah ni bukan zikir sajalah, bukan la ilaha illallah tu saja. Apa saja yang kita bercakap menjadi kebajikan, itu zikrullah lah. Baca Quran pun zikrullah, selawat pun zikrullah, zikir pun zikrullah, nasihat orang, ajak buat baik pun zikrullah, mengajak pun zikrullah. Kebiasaannya kebanyakan manusia bercakap lain daripada zikrullah. Buka TV pada pagi sampai petang, kita tengok banyak mana zikrullah dia. Tak ada. Banyak benda yang sia-sia. Banyak perkara yang sia-sia. Sia-sia satu yang paling kita takut, cakap kita yang menjadi dosa. Ngumpat, fitnah, adu domba, cakap kasar dan sebagainya. Maka tak dapat tiada atas kurang-kurangnya adalah sia-sia. Paling tidak kita cakap kosong, maka cakap tu jadi sia-sia. Bila cakap sia-sia, mana kita telah menghabiskan waktu kita dengan cara sia-sia. Orang Melayu kata waktu tu mas. Mas pun boleh ganti dengan duit. Boleh ganti timbang berapa nilai mas. Tapi masa tak boleh ganti. Tak ada nilai. Nak tahu tak ada, nak tahu tak tahu bila kita nak mati. Dan nyawa dah sampai rara-rara, kita dah merasa kita tak boleh pira. Masa tu baru kita tahu betapa berharganya masa. Laula akhartani ila ajalin qarib faqad tasaddaqa wa akuna minas salihin. Kalaulah Allah engkau panjangkan sikit masa aku ni, masa yang singkat, bagilah aku masa bangsa saat, jadilah aku akan bersedekah, aku akan jadi orang yang soleh. Apa dah tak ada. Harta kita dah jadi hak orang, milik orang, bukan jadi milik kita lah. Masa tu baru kita tahu betapa berharganya nyawa, harganya masa. Dan ni buang sia-sia, masa buang sia-sia. Masa nak mati tu baru dia tahu betapa makna kata berharganya masa. Kalaulah engkau panjangkan umur aku ya Allah, aku nak sedekah, aku nak tahajud, aku nak baca Quran, aku nak mengaji, baru dia tahu. Masa sekarang ni hidup, buang masa sia-sia. Banyak buang masa tu duduk kedai kopi tu. Kita lapar, kita pergilah makan, lepas makan baliklah buat kerja. Boleh duduk sembang panjang masa 2-3 jam habis. Tak ada faedah. Rugi yang amat sangat. Itu dia. Rugi yang amat sangat. Itu dia. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, dan hilang waktu dengan dia. Dia cakap benda sesuai, habis waktu itu, masa tu habis itu. Kalaulah kita isi masa tu dengan benda kebajikan, ya Allah, untung sungguh. Kita istighfar sudah. Astaghfirullahalazim. Bebetulan pula ucapan kita dengan waktu mustajab. Tuhan hapus dosa kita. Untung tak? Untung.
La ilaha illallah sebut. Betul kan, waktu mustajab keluar pada lidah kita ni satu malaikat. Taubang piduk bawah arash. Bisin macam mana tebual. Kumbang bisin. Wow. Allah suruh dia berhenti, dia tak mau berhenti. Kecuali Allah Ta'ala ampun dosa orang yang sebut La ilaha illallah. Allah jadikan malaikat tu 70 lidah. Tiap-tiap lidah tu berzikir istighfar untuk orang yang menyebut dia. Kan banyak untung. Dalam masa tu kita guna untuk baca Quran. Masya Allah. Satu huruf paling kurang 10 pahala. Satu huruf. Bukan satu ayat, satu huruf. Kalau kita semayang, ambil wuduk semayang, baca Quran, 100. Man qara al-Quran. Siapa yang maknanya membaca Quran ketika dia mendirikan solat, Allah bagi dia pahala 100 hasanah. 100. Kalau tu. Jadi dia cakap macam sia rugi. Rugi yang amat sangat. Itu dia. Hilang waktu dengan dia. Dan disebutkan bahawa Hisan Abi Sinan lalu atas satu urqah, yakni rumah. Dia berjalan tu, ada satu rumah, nampak satu rumah. Rumah tu dulu tak ada, masa dia lalu dulu tak ada. Dia lalu kali kedua rumah dah ada. Maka dia pun bercakap lah. Katanya, masa berapa lama diperbuat akan dia di sini? Bila rumah ni ada? Dulu aku lalu tak ada apa, bila ada? Bila dia perbuat bila? Dia cakap sikit tu kan. Itu dia. Ya. Kemudian berhadap ia atas dirinya. Kemudian baru dia tersedak. Dia dah bercakap satu benda yang tak ada faedah. Apa faedah? Kita bercakap. Bila rumah ni ada sini? Ada api. Dia akan kacau pungkok kita. Nak kacau apa? Tak ada faedah apa pun. Apa untung? Allah akan soal kita. Aku bagi hang lidah, hang cakap apa? Cakap apa? Bila rumah dia di sini, apa faedah dia? Apa untung dia? Apa untung? Tak ada untung apa-apa. Kalau kita pergi kedai boleh lah. Encik beli apa encik? Gula sekilo. Tu ada faedah. Ikan ni berapa harga? Sekilo berapa? Tu ada faedah. Rumah ni bila lah orang buat? Bukan rumah hang. Kan ada kena-mengena, tak kena-mengena dengan hang. Cakap apa? Ini zaman orang suka ambil tahu orang. Rumah orang, kereta orang, pakaian orang. Cakap dengan bukan. Nampi mana? Aku balik dengan Kenuri. Kenuri apa? Orang kahwin, sahabat kahwin. Dia panggil orang Kenuri. Cukup satu dah lah. Nak tanya apa? Tanya lagi. Macam mana pengantin tu? Kawan ni berhabak lah. Hantar pengantin tu bini dia gemuk lah apa? Yang laki dia kurus macam lidi. Malaikat tulis. Walaupun betul bini dia gemuk, suami dia kurus, apa kena mengenal dengan hang? Apa faedah hang cakap kalau bukan untuk mengumpat? Masuk dah dosa. Rugi tak rugi? Rugi. Tak pasal-pasal cari dosa kering. Dosa kering. Ni kita macam itulah suka bercakap, tak nak cakap sini. Cakap benda yang tak ada faedah. Jadi makna Hisan Abi Sinan ni, bila makna kata dia tersedak, kata dia dah buat benda yang sia-sia, benda yang merugikan, kemudian maka berhadap ia atas dirinya, duduk istighfar, salahkan diri dan berkata, hai nafsuku yang tertipu ia, bertanya engkau akan dia daripada barang yang tiada memberi faedah. Cakap benda yang tak ada faedah, tak ada untung satu. Cakap buat apa? Itu bukan mengumpat dah, haram tak, tapi buat kerja sia-sia. Sesuatu yang sia-sia dia akan dihapus, dihisap dan dihabas. Dihisap ni Allah akan tanya kita bercakap.
Allah kan tanya, apa yang bercakap malam ni? Apa faedah yang bercakap? Apa Tuhan tanya. Setiap cakap kita Tuhan akan persoalkan balik. Tuhan akan tanya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Setiap nikmat kita kecap tu akan ditanya, akan disoal, akan dikira, dihitung. Aku bagi hang lidah untuk berzikir, untuk begitu begini. Yang pergi sembang benda tak ada faedah, jawab. Jawab. Kan? Itu dia. Jadi dia habas, dia pandai kata yang benda sia-sia ni bukan benda haram, benda sia-sia akan dihisap dan akan dihabas. Habas ni tertahan di padang mahsyar satu ketika yang lama. Jadi ahli sufi tak mau terhabas ni, dia nak masuk syurga bi ghairi hisab. Nak masuk syurga macam kilat menyambar. Itu dia. Ya. Itu dia. Dan diseksa akan dia dengan puasa setahun. Maka dia hukum diri dia puasa setahun. Setahun dia puasa. Kenapa? Dia buat mana satu benda yang sia-sia. Maka dia nak dera diri dia puasa setahun. Hebatlah dia ni. Kita banyaklah cakap sia-sia, tak dera apa pun. Mana ada dera apa pun. Ini orang ahli sufi. Buat silap, rasa bersalah, benda sia-sia, maka dia ajak diri dia didik diri dia dengan puasa selama setahun. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka hai kemenangan bagi orang yang menuduh mereka itu akan diri mereka itu. Untunglah orang yang biasa salahkan diri. Orang yang rugi duk salah orang. Orang ni salah. Yang dia tak salah. Orang yang suka menyalahkan diri, muhasabah diri, perbetul diri, ni untung. Orang yang beruntung. Seperti mana Hisan Abisinan tadi. Kan? Dia perbetul diri dia. Perbetul balik. Lain kali tak buat dah. Orang macam ni untung. Orang yang rugi, dia buat salah tak pernah muhasabah. Terus lajak sampai tua. Jadi budaya hidup dia. Dia duduk di rumah tak boleh duduk. Nak kira pergi kedai kopi lah. Kamu sembang tak ada. Duduk rumah satu orang leceh ya. Tadi duduk rumah semua ada kopi, ada cucuk, ada kuih, ada nasi goreng, ada. Semua ada. Makan lah. Dah start motor pergi kedai lah. Tengok kawan 5 orang, dia pun masuk sama. Sembang. Pau. Macam ahli parlimen pula dia. Macam menteri. Dia suka. Hati tu geletek ya. Suka buang masa. Yang sia-sia. Jadi orang yang muhasabah macam ni, Imam Ghazali kata orang ni orang beruntung. Siapa beruntung? Orang yang suka tuduh diri dia sendiri. Muhasabah diri, salahkan diri. Supaya dia muhasabah, dia boleh perbetul. Dan ya wah, yakni sayang. Sayanglah. Sayang. Bagi orang yang lalai. Orang lalai ni sayang, buang masa, sia-sia, tak mahu muhasabah diri. Dia kalau tercakap benda sia-sia, yang lain semua buat sia-sia. Buang masa dalam tu pasal. Melengung, picak yang bukan-bukan tak apa-apa, yang tak ada faedah. Rugi. Rugilah orang yang lalai. Yang ditinggalkan uzur. Dia tinggalkan uzur. Makna dia tak mau rasa diri dia uzur. Aku ni taksir. Aku ni kekurangan. Aku kena perbetul diri aku. Sampai bila aku nak bercakap benda sia-sia ni, sampai bila? Dikendurkan tali ainan. Tali ainan ni ain.
Tali makna kata pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tak ada lah kita buat kerja sosial. Percekang tali tu elok. Buat benda yang ada faedah. Supaya kita mendapat bantuan pertolongan Allah Ta'ala. Kita boleh menghargai masa kita tadi ni. Ya? Wallahu musta'an. Bermula Allah Ta'ala lah yang menolong, yang membantu kita ni. Berkaitan benda ni, telah berkata orang yang berkata, dia nak buat satu syair, satu bait syair tentang kita nak menyedapkan diri kita supaya jangan cakap yang sia-sia. Dan yang terlebih baik perkataan ini dengan katanya. Ini perkataan yang bernilai berharga. Apa dia? Dengan katanya, tawankan olehmu 2 rakaat di dalam kelam malam. Di malam yang gelap gelita, kita tawan, kita kuasai malam tu dengan sembahyang 2 rakaat. Jangan biarkan malam tu berlalu dengan sia-sia. Ambil faedah daripada waktu malam tu dengan sembahyang tahajud walaupun 2 rakaat. Kalau lebih lagi baguslah. Apabila adalah kamu sunyi, hal keadaannya mustarihan. Bila makna di malam sunyi sepi, malam gelap gelita, dia suruh kita bangkit sembahyang walaupun 2 rakaat. Apabila adalah kamu sunyi, duduk sunyi sepi seorang-seorang, hal keadaan mustarihan, ketika kamu berehat-rehat, kita berehat, kita tidur, malam sunyi sepi, bangun sembahyang 2 rakaat. Ya, jangan biarkan malam berlalu begitu saja. Dan apabila barang yang mencipta engkau dengan perkara, dengan berkata dalam batil, bila bergerak-gerak hati kita nak bercakap benda yang batil, yang tak betul, yang sia-sia, maka jadikan olehmu akan tempatnya itu tasbihan. Bila kita nak bercakap benda sia-sia, ganti dengan tasbihan, dengan tasbih. Subhanallah. Itu dia. Dan panjang lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi hebat. Nabi Ibrahim kata kat Nabi Muhammad, syurga itu buminya subur. Tanamlah tumbuh-tumbuhan di syurga itu. Tanam dengan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali kita baca, tumbuh satu kebun, satu pokok di syurga, tempat kita nak berteduh besok. Bersonok-sonok. Jadi ganti, kalau teringat hati itu nak cakap benda sia-sia, kosong, ganti dengan tasbih. Tasbih. Itu dia. Dan lazimkan olehmu diam. Terlebih baik daripada berkata-kata. Lazimkan. Jadikan budaya kita sentiasa diam. Ni cakap. Cuba tengok parlimen berucap. Setengah jam tu. Pasal gelap lah. Dia kata kasturi patu gelap. Hitam di mana? Hitam di hidung. Marah dia. Bila kata gelap, marah. Bila dia marah, saya nak kasih kata bukan gelap. Korang terang. Korang terang tak apa, yang gelap. Baik kawan soal kita berbeda. Dia riuh kena. Cakap kosong. Tak ada faedah apa. Lazim kita diam. Lebih baik daripada berkata-kata. Kalau kita nak cakap benda sia-sia, lebih baik kita diamlah. Diam lagi faedah. Kalau kita diam, orang tak tahu kita bodoh. Bila kita bercakap, confirm bodoh. Bodoh dia tu. Kalau dia diam, hei, main tu. Hebat tu, nampak je tu, diam tu. Gamin. Orang tak tahu kita bodoh. Cakap bodoh selalu. Diam, dia cakap banyak.
Kan? Tapi ada benda boleh diam, ada benda tak boleh diam lah. As-sakitu 'alal haq syaitanul akhras. Siapa diam dia bercakap kebenaran, setan bisu. Cakap untuk kau yang berfaedah. Dan jika engkau dengan perkataan itu fasihan, walaupun kita ni orang yang fasih, pandai bercakap, bijak bercakap, tapi diam tu lagi bagus. Dia bercakap benda sia-sia, diam lagi bagus. Kalau nak ucapan tu ada manfaat, tak apalah, cakaplah. Kalau cakapan itu tak ada faedah, lebih baik kita diam. Jadi kesimpulannya, asal yang kedua tadi, iaitu buang waktu, buang masa. Habis satu benda yang amat berharga yang ada pada kita, habis masa dengan semata-mata cakap yang sia-sia. Lagi rugilah kalau kita bercakap benda yang tak ada, yang mendatangkan haram, seperti mengumpat, seperti fitnah, adu domba, batu api dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan asal yang ketiga, peliharakan bagi segala amal yang salihat. Kita buat amal soleh ni, salihat ni amal-amal soleh. Dia dengan sebab lidah dia boleh habis. Dengan sebab lidah tu amal soleh kita terhapus. La tabtulu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan sebut-sebut ungkit-ungkit. Kita dah bagi duit dia, tolong dia begitu gini, lepas tu kita ungkit, sakitkan hati dia, maka sedekah kita tu binasa, rosak lagi. Dengan bercakap, Waalaikumsalam, apa khabar? Bagus. Tengok mata merah ya. Allah, malam tadi tahajud. Habis musnah amal baik kita sebab dia ada dah riak. Lidah ni dia merosakkan amal ibadat kita. Jagalah. Jaga lidah, jaga baik. Jangan kita lepas ikut dan kerana dia boleh menyebabkan rosaknya amal ibadat kita. Kadang-kadang lama orang 30 tahun kita ada tanah, kita wakaf dekat Pai, ataupun kita wakaf jadikan surau. Masa nak buat surau tu kita bagi 30,000 buat surau. Orang ramai pakai mes semayang buat kuliah. Orang lantik kita pengurusi surau. 30 tahun jadi pengurusi surau. Tiba-tiba ada anak muda balik pada Mesir. Orang kampung kata lantik dia lah pula kot. Dia ni lama dah. Kita buat perubahan lah kat surau kita ni. Tengok surau lain hebat lagi. Penceramah hebat-hebat main. Kita lantik pula anak muda lah tengok. Main mesyuarat aku, menanglah anak muda tu di pengurusi surau. Dia orang tak undi dia. Dia kata apa? Om boy, ni aku hampan aku nak abang gambar. Tanah surau ni aku yang wakaf. Tu dia. 30 tahun dulu tu. Kita buat kebajikan. Musnah 30 tahun kemudian. Ini sebab lidah. Aku bagi 30,000 buat surau. Pi lagi satu. Habis. Dia ibarat lidah ni ibarat orang apa ada panah. Anak panah bol sini kan. Tarik satu-satu, tarik. Pi, satu pi. Itulah pahala kita buang satu dengan sebab lidah kita. Rugi kan? Itu dia. Rugi. Dia amat sangat. Sebab dia boleh merosakkan amal. Maka bahasanya orang yang tiada memeliharakan lidahnya, dia tak mau jaga lidah, dia lepaskan lidah, dia bercakap ikut dan kebanyakan kalamnya itu jatuh tiada mustahil di dalam mengumpat-ngumpat bagi manusia. Kalau dia tak kawal, dia kira bagi lepas je,
Mudah sangat jatuh mengumpat. Aku bukan nak mengumpat entah, aku nak tajuk cerita kampung ni. Mengumpat dah lah tu. Mengumpat dah lah tu. Aku bukan nak mengumpat, aku nak menyatakan kebenaran. Habis lah. Tak mustahil jatuh dalam mengumpat bagi manusia. Seperti barang yang dikata orang, barang siapa banyak perkataannya, banyak gugurnya. Siapa banyak bercakap, jatuh tu banyak. Jatuh tu tipu ke, bohong ke, bohong tu banyak. Dia nak cerita ke orang dia pandai beli barang, hang tahu aku pergi kedai tadi, dia letak ke aku harga 50, aku tawak tinggal RM10 lah. Mana ada barang 50 tinggal 10. Dia nak cerita kata abang kata dia pandai beli tu, tak bagi duit kat dia suruh beli pun dia tahu. Banyak dia jadi banyak tak kena, banyak tak betul. Dan banyak gugurnya, banyak bercakap, banyak gugur. Dan mengumpat, banyak mengumpat. Dan mengumpat itu hampir membinasakan bagi segala taat. Mengumpat ni dia menghapuskan pahala, makna kata amal ibadat kita. Atas barang yang dikata orang, bahwasanya seumpama orang mengumpat itu seumpama orang yang mendirikan menjenik. Menjenik dah, menjenik. Terbih. Belah sana panggil terbih. Kalau kita sini panggil lestik. Yang ada 2 cabang tu, tarik getah kan, buah peluru tu tembak kan. Itu dipanggil menjenik. Jadi orang yang bercakap ikut dia ni ibarat orang yang mendirikan menjenik. Bila dia tu debuh batu, dia lepas pi. Jadi makna ucapan dia tu pi satu habis dosa dia buang. Dan pahala dia dibuang. Macam orang makna kata buang batu menjenik. Itu dia. Dia. Yakni pengait. Maka ia melontarkan dengan dia segala kebajikan ke masyrik dan ke maghrib. Dia balin pahala dia tu pergi sana, pergi sini, sak terbi sana, sak terbi sini. Sak terbi burung, sak terbi buah. Ibarat macam tu dia buang pahala dia tu. Buang sana, buang sini. Jadi buat dah teruk, mangkit tengah malam, lepas tu pergi buang pahala. Rugilah. Sedekah buang, rugi. Dan ke masyrik dan ke maghrib, ke kanan dan ke kiri, balin sana balin sini, ibarat macam tu. Dan sampai kepada kami daripada Hasan bahwasanya ia dikatakan orang baginya, hai Aba Sa'id, bahwasanya si anu mengumpat-ngumpat akan dikau, maka membangkitkan kepadanya hadiah 1 talang. Itu dia. Orang main habak kat dia. Kan? Orang habak dekat dia. Kepada Hasan ni. Dia punya kunyah dia Abu Sa'id. Hai Aba Sa'id. Orang ni kata ke hang begini. Dia tak jawab. Orang mengumpat dia tak jawab. Dia pergi ambil 1 talam. Ya. Di dalamnya rutab, kurma. Dan berkata ia telah sampai kepada kami bahwasanya kamu hadiah kepadaku kebajikan engkau. Dah sampai pada aku satu hadis, siapa mengumpat orang macam dia bagi kita hadiah. Dia bagi pahala dia kat kita. Dia ambil dosa kita, dia pergi tanggung. Macam kita hutang kita dia ambil, duit dia bagi kita. Betul tak? Duit dia dalam bank 100,000, hutang kita 30,000, hutang kita dia ambil, duit dia bagi kita. Betul kita lihat.
Lepas tu orang mengumpat kita lah tak pergi dia. Tok gua jadi buat tak tahu. Mengumpat dia jenuh dapat pahala. Pahala banyak. Mak Sabu bangkit tahajud. Lepas tu pergi mengumpat tok gua jadi. Kita ada bukti 90 juta. Bulan April kita akan dedah. Lah April mana hala arah. Mana hala arah. Mengumpat ramai orang mengumpat dia dalam Facebook. Dia buat doa. Bila pemberita tanya dia, tak apa dia kata akhirat ada. Itu di akhirat itu. Itu apa rugi tak kita sikit tak rugi. Innal mazluma humul muflihu na yaumal qiyamah. Orang yang dizalim, dipitnah, dia paling untung besok di akhirat. Dosa kita diambil, pahala dia bagi kita. Seperti jangan kita susah hati. Biar pergi ke dia lah. Dia tak larat, dia berhenti. Tak payah kita jawab. Maka dia bagi satu talam rutab. Dia kata telah sampai kepada kami bahawasanya kamu hadiah kepadaku kebajikan engkau. Kebajikan yang hang buat tu, yang mereka buat tu, yang orang mengumpat tu, kebajikan dia semua mai kat aku. Untung lah. Lepas tu setengah orang kata kalau boleh mengumpat, aku umpat mak aku. Kalau boleh mengumpat, aku nak umpat mak aku. Supaya pahala aku pergi kat mak aku semua. Dosa mak aku mai kat aku. Kalau boleh lah. Betul macam tu orang cakap. Bodoh, orang mengumpat ni orang bodoh. Apa tak bodoh? Bodoh, duit kita bagi ke orang. Kita simpan duit beratus-ratus ribu bagi ke orang. Hutang orang kita tanggung. Cerdik bodoh. Ni orang kata orang yang paling bankrupt besok dia akan bankrupt si. Duit tak ada, hutang tanggung lagi. Ya. Maka berkasih bahawa aku balas akan dikau. Itu pasal tu aku balas. Yang aku balas dengan bagi rutab tadi ni. Dan disebut orang mengumpat pada Abdullah bin Mubarak. Orang bagi tahu Syekh, ada orang umpat kamu, orang kata begini kepada kamu. Maka berkata ia, jikalau ada kuasa, jikalau ada aku orang yang mengumpat-umpat, nescaya aku umpat akan ibuku. Yang saya sebut tadi kata-kata Ibnu Mubarak. Kalau aku ni orang mengumpat, aku umpat mak aku. Supaya pahala aku bagi kat mak aku, dosa mak aku tu mai kat aku. Itu dia. Maka kerana bahawasanya ia terlebih utama dengan segala kebajikanku. Mak aku lah paling layak menerima kebajikanku. Ada dengan mengumpat tu kebajikan kita sampai kepada orang yang kita umpat. Pindah pada orang umpat. Kalau boleh mengumpat, aku nak umpat mak aku. Dia lebih layak menerima kebajikan aku. Tapi mengumpat ni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah taala lagi disebutkan orang bahwasanya luput Hatim Al-Asam berdiri satu malam. Satu malam Hatim Al-Asam tak bangkit tahajud. Dia tak bangkit tahajud. Satu malam. Maka memalukan isterinya. Isteri dia malukan dia. Apa ni? Syekh, orang panggil tok guru lah apalah. Tidur sampai tak bangun malam. Kan? Isteri dia peleceh dia lah, malukan dia. Maka berkata ia bahawasanya beberapa akwam ni mana kaum telah semayang mereka itu dengan malam kemarin. Maka tatkala berpagi-pagi mereka itu mencapaikan daku, yakni sebab mengumpat mereka itu akan daku. Bila isteri dia kata kat dia, cakap dia ceramah berapi-api, malam pun tak bangkit, tidur berdengkok, kahwin lagi.
Dia kata ada beberapa kaum, dia lepas tu bangun malam. Tapi pagi-pagi pahala ada semua mai kat aku. Dia nak kenan bini dia. Bini dia bangkit malam. Tapi pahala bini dia boleh ke dia. Patut mengumpat aku. Tapi Ibnu Mubarak bukan selalu tak bangkit malam, sekali ya. Kita memang tak bangkit terus. Macam Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i bermalam di rumah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni murid kepada Imam Syafi'i. Jadi murid dia ni Imam Imam Ibn Hanbal selalu cerita kat anak dia, anak perempuan dia. Dia kata Tok Guru Abah ni hebat, orang dia alim, begini kan. Dia kata ayah panggil lah, dia mai tidur rumah kita semalam, dia nak tengok dia. Imam Ibn Hanbal pun jemputlah Imam Syafi'i pergi bermalam di rumah dia. Anak dia perhati tengok perangai Tok Guru. Hidang makanan. Makanan tu ada banyak-banyak lauk kan. Lauk ni dia ambil, lauk ni dia ambil, lauk ni dia ambil. Imam Syafi'i makan pula banyak. Kata ahli sufi, ulama besar makan banyak. Apa ulama? Kan? Mayang Aisyah. Mayang Aisyah, Imam Ahmad bin Hanbal ni letaklah dalam bilik Imam Syafi'i, letak carilah ayam, nak bagi tengah malam nak mandi, nak semayang apa kan. Anak dia hendak Imam Syafi'i. Sepanjang malam tengok Imam Syafi'i tak bangkit malam pun. Tak bangkit tahajud. Ni apa punya ulama ni? Tahajud tak bangkit. Terus semayang subuh. Semayang subuh tak ambil wudu. Tengok ayat yang cakap tak kurang. Wudu tak ambil. Hoi. Ni apa pula ni? Semayang tak ambil wudu ni. Jadi tak puas hati. Tak puas hati, dia bagi tahu kat pak dia. Begini. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia nak bagi anak dia dengar sendiri jawapan tu. Dia tanya. Anak dia tengok belakang bilik tu, belakang tirai tu dengar. Tok Guru, anak saya muskil. Dia tengok Tok Guru makan banyak. Dan ambil ni kan. Semua lauk tu semua dia ambil. Dia kata benarnya makanan orang alim ni, orang soleh ni berkat. Dah aku tak tahu mana satu yang berkat. Tu ambil semua tu. Tu yang kau ambil semua tu. Aku dia kata tak bangkit tahajud. Sebab semalam-malaman tadi aku fikir, aku karang satu kitab. Aku memikirkan kitab tu. Hukum tu. Tu sepanjang malam tu aku fikir benda tu yang benda hukum yang aku tulis dalam kitab tu. Tu aku tak bangkit tahajud. Yang aku tak ambil wuduk tu, aku tak tidur. Malam-malam aku tak tidur. Wuduk aku tak batal. Tu aku tak ambil wuduk tu. Barulah anak dia faham. Ni depa ni tak ada apa-apa tuduh macam-macam kat ulama. Hampa ni teruklah. Tengok imam ni, Imam Ahmad tanya. Satu dia tanya. Ya. Jadi makna kata Ibnu Mubarak bagi tahu isteri dia. Dia kata beberapa akhwam telah semayang mereka itu dengan malam. Malam tadi dia bangkit semayang. Malam kemarin. Maka tak kala berpagi-pagi mereka itu mencapaikan daku. Jadi pahala mereka ni aku ambil. Pasal apa? Dia umpat aku. Dia bangkit tahajud. Dia umpat aku yang tak bangkit. Pahala dia ambil aku. Untunglah aku. Yakni sebab mengumpat mereka itu akan daku adalah sembahyang mereka itu pada hari kiamat di dalam neraca aku.
Orang yang mengumpat kita tu, semayang malam dia tu masuk kita punya penimbang kita. Masuk dalam kita punya bakui. Untung tak untung? Untung. Jadi dengan hadis yang macam ni, kita tak perlu berduka cita. Orang nak umpat kita, kalau nak kata apa, dia punya pasal. Kita buat kerja kita. Itu dia. Itulah makna kata hujah yang ketiga. Kenapa perlu kita pelihara lidah? Kerana nak pelihara amal ibadat kita. Kan? Nombor satu, hadis yang kata seluruh anggota tu tumpu kat lidah. Elok engkau, elok kami. Bengkok engkau, bengkok kami. Yang kedua, kerana kita nak memelihara waktu kita, masa kita. Jangan buang sia-sia. Yang ketiga, supaya amal ibadat kita tu terpelihara dan tak rosak. Itu 3. Ada 2 lagi. 5 semua tu, lagi 2. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqadibuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il bari. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.